عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita menyelesaikan rukun wuduk yang kelima, iaitu membasuh dua kaki sehingga ke buku lali. Bermakna buku lali juga wajib untuk dibasuh, dan juga apabila kita membicarakan berkenaan dengan membasuh kaki, hendaklah kita berhati-hati memastikan agar mana air kita itu merata semua, kena semua pada anggota di dalam pada kaki kita itu. Pastikan setiap daripada kaki kita itu terkena air, diratakan air padanya, di tapak kaki, di celah-celah jari dan sebagainya. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam, memastikan wuduk kita, basuhan wuduk kita itu sah di sisi Islam. Baik, jadi ini berkenaan dengan membasuh kedua kaki. Dan begitu juga di antara sunat-sunat membasuhnya itu adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, melakukannya sebanyak 3 kali dan sebagainya. Baik, ada lagi di antara sunah-sunahnya seperti mana yang kita sedia maklum, di antara sunah-sunahnya sebelum kita membasuh kaki, kita disunatkan untuk membasuh, untuk menyapu ke dalam kedua telinga kita, membersihkan kedua telinga kita. Baik, jadi berkenaan dengan membasuh kedua telinga ini juga merupakan di antara sunnah dan ia mempunyai cara. Bila kita kata basuh tu bukan maknanya literally kita basuh, buka air, tadah kepala, masukkan air dalam telinga, biru muka. Ilaha illallah. Jadi bila kata bab membasuh atau menyapu telinga ini, dia sebenarnya sama juga seperti kita menyapu kepala. Bermakna bukan kita membasuh telinga, tapi kita menyapu telinga. So cara dia kita masukkan jari telunjuk kita dalam lubang telinga dan kita pusing. Ini satu, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Kemudian setelah selesai dia ambil, dibasahkan tapak tangan, kemudian dibuat macam ini. Ambil lagi, basuh lagi 3 kali. So ini cara kalau mengikut apa yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i khususnya. Dan ada pula yang menambah bahawasanya membasuh telinga ini, ada ulama saya mengatakan ia berlaku 3 kali. 9 kali. 3 kali yang pertama ketika sedang basuh muka, 3 kali yang kedua ketika sedang menyapu kepala, 3 kali yang terakhir adalah ketika menyapu setelah menyapu kepala. Jadi ini berkenaan dengan sunnah daripada sunat-sunat wuduk. Baik. Kemudian ada ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan juga disunatkan untuk membasuh leher setelah menyapu telinga. Ada ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ia adalah sunnah, wallahu a'lam. Kita nak buat dipersilakan, tak nak buat dipersilakan. Subhanallah. Baik. Jadi kemudian setelah mana pengarang balik pada berkenaan dengan apa yang tertulis dalam kitab Safinatun Najah, setelah membicarakan berkenaan dengan rukun yang kelima daripada rukun-rukun wuduk, pengarang memasuki rukun yang terakhir daripada rukun wuduk dengan mengatakan as-sadis at-tartibu. Rukun yang keenam adalah tertib. Bermakna tertib di antara rukun-rukun yang telah disebutkan sebelum ini. Bermula daripada basuhan muka, diikuti dengan membasuh tangan sehingga siku, kemudian diikuti dengan menyapu sebahagian daripada kepala,
dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Jadi ini dinamakan sebagai tertib. Hukumnya adalah wajib. Baik, kecuali orang yang angkat wudu dalam keadaan menyelam. Dia main apa kata orang mandi di tepi laut, mandi laut lah tiba-tiba. Dia mandi laut, maka dalam keadaan laut itu dia selam. Dia selam sekali niat saja aku angkat hadas kecil, dia pun keluar daripada laut itu, maka sah wudunya. Itu dikira sebagai orang yang wuduk serentak kan, seolah-olah. So seolah-olah tidak ada tertib. Maka dalam hukum mengatakan sah. Hukumnya adalah sah dia melakukan wuduk sedemikian. Begitu juga dengan mandi dan sebagainya. Jadi keadaan itu sajalah tidak diwajibkan tertib. Selain daripada itu, maka wajib untuk dia melakukan tertib. Jadi kalau andai kata dia terlupa, belum basuh tangan, dia dah menyapu kepala, maka dia kena sambung balik basuh tangan dia dahulu, kemudian menyapu kembali kepala dia. Jadi menunjukkan kewajipan seseorang menjaga tertib. Perbuatan tertib ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah mulakan dengan membasuh muka, tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan surah Al-Maidah kalau tak silap saya. Baik, jadi jelaslah sekarang ini kita membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun wuduk yang 6. Baik, setelah kita angkat wuduk juga kita disunatkan untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah untuk kita membaca doa setelah angkat wuduk. Pun sama juga, doa setelah angkat wuduk ini kita disunatkan membacanya dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Kemudian dibaca itu mengangkat tangan kita ini lebih daripada paras ketiak. Seperti ini. Ini sunatnya. Seperti mana-mana yang diambil dalam kitab fikir dalam mazhab Syafi'i. Itu sunatnya. Baik, dibaca doa setelah angkat wuduk. Itu kita sedia maklum. Baik, ada ulama menambah dianjurkan untuk membaca surah Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Ada pula yang menambah dibaca ayat kursi. Baik, para ulama tidak mengatakan sunat membacanya, tapi mengatakan dianjurkan. Baik, kenapa? Apa perbezaannya menganjurkan ataupun tidak mengatakan ia sunat? Kerana kalau ulama mengatakan ia sunat, dia mesti datangkan hadis daripada Nabi SAW ataupun mesti datangkan daripada Al-Quran. Jadi mereka tak mendatangkan demikian, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan, subhanallah. Baik, jadi itu di antara perkara-perkara yang sunat dilakukan setelah seseorang itu selesai untuk mengangkat wuduk. Begitu juga kalau jika mana dia ada kelaparan waktu untuk dia melakukan sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Bagi orang yang sembahyang sunat wuduk, dia nak sembahyang sunat wuduk bila dia masuk masjid, nak combinekan sekali dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dipersilakan. Boleh. Kalau dia nak pisahkan, lebih baik. Pahalanya lebih. Tapi kalau dia nak combinekan sekali dia nak sembahyang sunat wuduk, sekali dia nak sembahyang tahiyatul masjid, sekali nak sembahyang sunat duha, boleh. Pasal sembahyang sunat duha ini afdal untuk dilakukan dalam masjid bagi kaum lelaki. Sunat buat dalam masjid. Baik, ataupun dia tak nak buat sembahyang sunat duha, dia masuk masjid dah bang. Jadi dia nak sembahyang qabliyah zuhur umpamanya. Dia nak sembahyang sunat qabliyah zuhur, nak combinekan tiga kalinya, boleh. Subhanallah. Jadi itulah di antara sebahagian daripada sunat-sunat setelah selesai daripada berwuduk. Baik, dalam berkenaan dengan membicarakan berkenaan dengan perkara-perkara tentang wuduk ini, ada juga perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika seseorang itu berwuduk. Makruh untuk dilakukan bagi orang yang berwuduk. Di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang sunat dalam berwuduk. Meninggalkan kumur-kumur, meninggalkan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Meninggalkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, bermakna dia memulakan dengan tangan kiri. Ini semua perkara-perkara yang makruh. Meninggalkan basuh 3 kali atau basuh kurang daripada 3 kali. Dia basuh lebih daripada 3 atau kurang daripada 3 setelah mana dia yakin dah basuh 3 kali. Subhanallah. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. Dan juga berlebihan, menggunakan air yang berlebihan ketika berwuduk. Subhanallah. Baik. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang makruh, termasuk juga meminta bantuan orang lain tanpa keperluan. Kita minta tolong orang untuk jiruskan kita air, orang angkatkan kita wuduk, kita ulur tangan, dia yang gosokkan, dia letakkan air semua,
hukumnya adalah makruh kalau tak ada sebab. Hukumnya adalah makruh jika mana tidak ada sebab. Baik. Sambung apa yang dikatakan oleh pengarang di sini adalah faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtadinan bi fi'li wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddama udwan ala udwin. Fasal, pengarang mengatakan niat itu adalah mengqasadkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Ini sebenarnya pembahasan berkenaan niat ni telah kita sebutkan apabila kita membicarakan berkenaan dengan niat wudu. Cuma pengarang menerangkan lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan niat? Niat itu adalah mengqasadkan sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi bila dia nak sembahyang contohlah atau dia nak angkat wudu ini, bila dia kena saja air di mukanya terus dia jatuh niat. Jatuh niat. Baik, begitu juga dengan sembahyang. Bila sedang takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram itu dia jatuh niat. Saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum kerana batal dan sebagainya. Baik, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu dalam hati. Jadi niat ini dia bukan berkenaan dengan perbuatan seseorang. Niat ini adalah lafaz yang kita baca dalam hati kita. Jadi kita mesti ada sertakan pasal kita dah tahu bahawa niat ini untuk membezakan ibadat dengan adat. Kebiasaan kita dengan ibadat itu dua perkara yang berbeza. Jadi untuk membezakan antara keduanya itu adalah dengan niat. Adalah dengan niat. Subhanallah. Baik. Wa talaffuzu biha sunnah, dan melafazkan niat itu adalah satu sunat. Kenapa dia kata satu sunat? Kerana ia menolong kita untuk membantu seseorang untuk dapat niat dalam hati dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna. Baik. Wa waqtuha, dia kata sini, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Dan waktunya ketika membasuh bahagian pertama ataupun sentuhan yang pertama daripada membasuh muka. Bermakna sekarang pengarang sedang membicarakan berkenaan dengan wuduk. Jadi kata sini adalah apabila kena je air di any part of wajah kita. Kita start kat pipi ke, kita start kat dagu ke, start kat dahi ke, kena je air, jatuh niat. Kemudian ratakan air dan sebagainya. Baik. Kemudian kata sini wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, dan dinamakan tertib itu adalah tidak mendahului anggota atas anggota yang lain. Bermakna tidak diterbalikkan. Basuh tangan dulu, kemudian basuh kepala, sapu kepala, kemudian basuh muka, kemudian basuh kaki. Pasal ibadat kita ini adalah sudah ditentukan dalam syariat. So kita tak boleh buat sesuka hati kita. Macam contohlah sembahyang zuhur kita. Kita nak suka-suka hati tukar sembahyang zuhur jadi 1 rakaat. Suka-suka tukar. Hari ini kita ada mood nak sembahyang zuhur 5 rakaat, kita pun tambah 5 rakaat. Maka ini adalah perkara yang bid'ah. Subhanallah, ibadat kita telah ditentukan syarat bagaimana tata cara untuk kita melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung minggu depan lagi berkenaan dengan tajuk yang baru tentang bab ibadat insya-Allah. Wa surah wal 'asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.